Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast sejarah. Hari ini kita berada dalam episod yang ke-6. Iaitu tajuk dia adalah mengenai komunis. Ya. Dan antara topik fokus yang kita nak bawakan hari ini adalah usaha menangani ancaman komunis di tanah Melayu. Jadi hari ini kita bersama dengan saudari Azrin daripada KGV ataupun King George kelima. Ya. Jadi boleh ceritakan sikit latar belakang Azrin sendiri. Nama saya Dain Karina Azrin binti Dain Muhammad Rahimi. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan King George ke-5 dan merupakan pelajar tingkatan 5 di sekolah tersebut. Sebelum kita masuk kepada topik fokus kita iaitu usaha untuk menangani ancaman komunis, mulai kiranya cikgu cerita sikit lah macam mana komunis ni bertapak di tanah Melayu. Jadi sebenarnya komunis ni pengaruhnya datang daripada dua negara. Pertamanya daripada negara China, yang keduanya daripada Indonesia. Dan kedua-dua pengaruh ini akhirnya menyebabkan wujud satu parti baru di tanah Melayu, iaitu dikenali sebagai Parti Komunis Malaya. Dan kalau kita tengok sejarah komunis ni agak menarik. Sewaktu mana Jepun datang ke tanah Melayu, sebenarnya komunis lah yang lawan Jepun di tanah Melayu. Dan apa yang ironi dan menariknya adalah yang membantu komunis lawan Jepun ni adalah British. Ya, betul tu. Yang dikenali sebagai Malayan People Anti-Japanese Army. Antara peristiwa yang membawa kepada British nak lawan sangat komunis ni adalah disebabkan oleh tragedi yang berlaku di Sungai Siput, Perak, yang mana ada 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah dibunuh oleh golongan komunis. Jadi Pesuruhjaya tinggi British pada waktu itu iaitu Sir Edward Gen, dia ambil keputusan isytiharkan darurat. Jadi hari ini kita nak bincangkan, Azrin, mengenai apa lagi usaha-usaha yang dibuat oleh British untuk menangani ancaman komunis di tanah Melayu. Antara usaha-usaha untuk menangani ancaman komunis ini adalah dengan penguatkuasaan undang-undang. Sekiranya mereka disyaki berkomunikasi dengan pihak-pihak komunis, mereka akan serta-merta ditangkap tanpa ada perbicaraan. Seterusnya, pemerkasaan sistem keselamatan yang terdiri daripada polis, tentera dan sukarelawanan. Pada pihak polis, wujud pasukan polis hutan, polis wanita dan juga Special Branch. Tentera pula adalah pasukan tentera daripada Commonwealth, iaitu daripada New Zealand dan India untuk sama-sama membantu menangani pihak daripada komunis ini. Seterusnya, sukarelawanan yang terdiri daripada Home Guard untuk mengawal kampung yang diwujudkan oleh pihak British. Seterusnya, wujudnya pendaftaran kad pengenalan. Kad pengenalan ni hanya diwujudkan bagi mereka yang berumur 12 tahun ke atas. Seterusnya, rancangan BRINGS. Rancangan BRINGS ni merupakan rancangan untuk mengelakkan daripada penduduk-penduduk kampung berkomunikasi dengan golongan-golongan komunis dan Minuan. Seterusnya adalah tawaran pengampunan. Pihak British sanggup memberi pengampunan sekiranya mereka ingin menyerah diri. Tawaran pengampunan tu dia buat melalui apa, Azrin? Tawaran pengampunan tu mereka buat daripada ada siaran radio. Lepas tu mereka ada buat flyers yang terdiri daripada pelbagai bahasa. Seterusnya adalah perintah berkurung. Mereka tidak dibenarkan untuk keluar daripada kawasan pertempatan mereka. Seterusnya perang saraf. Perang saraf ni dikatakan macam kita mengambil hati penduduk kampung supaya mereka tidak membantu pihak-pihak komunis. Sebagai contoh, Templar, iaitu Pesuruhjaya British ketika itu mengadakan sebanyak 122 lawatan ke sekolah dan hospital. Selain itu, daripada perang saraf juga mereka memberikan wang tunai kepada penduduk-penduduk sekiranya mereka berjaya menangkap pihak komunis. Kemudian, pihak British juga mengadakan kempen bulan rakyat melawan komunis yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Akhir sekali ialah rundingan baling. Rundingan baling ini diadakan untuk membuat rundingan antara pihak kerajaan dan pihak komunis, iaitu Tunku Abdul Rahman dan Chimpeng. Tunku Abdul Rahman memberi syarat untuk meletakkan senjata, tapi Chimpeng ada syarat juga,
iaitu mengesahkan pasukan komunis ini merupakan parti politik yang sah di tanah Melayu itu sendirilah. Betul-betul. Jadi menyebabkan Tunku Abdul Rahman tak setujulah. Mungkin kalau kita tengok kalau Tunku Abdul Rahman setuju untuk menerima Parti Komunis Malaya ataupun Parti Komunis ini sebagai satu parti politik yang sah yang bertanding dalam pilihan raya, berkemungkinan menjadi satu ancaman kuasa politik kepada tim Tunku Abdul Rahman itu sendiri. Jadi perundingan itu tak berjaya dan akhirnya telah menyebabkan perundingan itu gagal sebab Tunku Abdul Rahman tak boleh terima syarat yang diletakkan oleh Chin Peng, iaitu supaya menjadikan komunis sebagai satu parti yang sah untuk bertanding dalam pilihan raya. Sampai kita berjumpa lagi pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.